Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Nik Haida Nik Azman dari Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia. Hari ini saya akan membincangkan atau menjelaskan berkenaan dengan topik zakat. Okey. Secara tuntasnya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan definisi zakat, syarat serta kadar pengeluaran zakat, rukun zakat dan juga cabaran serta hikmah pengeluaran zakat. Tidak lupa juga saya akan berkongsi berkenaan dengan cara pengiraan zakat. Okey, zakat ini dalam bahasa ringkasnya ia adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang individu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan kepada golongan tertentu. Okey, apakah kadar yang dikeluarkan oleh individu tertentu? Berapa banyak yang perlu dikeluarkan? Ia bergantung kepada nisab harga masa-masa sebanyak 85 gram pada harga masa-masa. Okey, dan apakah syarat-syarat sah mengeluarkan zakat? Secara ringkasnya terdapat 6 syarat sah dalam mengeluarkan zakat. Pertama, individu tersebut hendaklah Islam. Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam. Kedua, merdeka. Bermaksud orang individu yang mengeluarkan zakat hendaklah bebas dari isu perhambaan. Ketiga, milikan sempurna. Bermaksud harta yang dikeluarkan zakat itu merupakan harta individu tersebut secara sepenuhnya, bukan berkongsi ataupun hanya punya separuh hak kepada harta tersebut. Empat, cukup nisab. Okey, cukup nisab bersama dengan 85 gram masa-masa contohnya. Cukup haul ataupun cukup masa dalam tempoh setahun penyimpanan untuk sesuatu harta. Harta yang dizakatkan juga, individu yang mengeluarkan zakat juga mempunyai harta yang berkembang. Okey, bermaksud harta tersebut memberi pendapatan kepada individu yang mengeluarkan zakat. Dah tahu syarat-syarat pengeluaran zakat. Di sini saya nak jelaskan berkenaan dengan individu ataupun golongan yang istimewa menerima zakat. Terdapat individu ataupun golongan ataupun kategori orang yang menerima zakat telah pun dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Okey, sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba yang hendak dimerdekakan, orang yang berhutang dan juga orang yang bermusafir. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka dapatlah kita ringkaskan golongan-golongan, 8 golongan penerima harta ataupun menerima zakat, seperti mu'allaf, fakir, ibnu sabil, miskin, al-gharimin, fi sabilillah, ibnu amil dan juga fi riqab. Siapa golongan ni? Alright, siapakah golongan ni? Golongan-golongan ni adalah golongan fakir. Bagaimana fakir yang dimasukkan? Fakir yang dimasukkan adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Nak beli nasi pun tak ada duit. Nak beli beras pun tak ada duit. So, ni adalah golongan-golongan yang dikategorikan sebagai fakir ataupun al-fuqara. Miskin bermaksud dia mempunyai usaha untuk mendapatkan keperluan tetapi agak terbatas ataupun tidak mencukupi. Contoh, sehari bekerja hanya mendapat pendapatan sebanyak RM10 sahaja. Sedangkan keperluan isi rumah melebihi keperluan pendapatan yang didapati. Contoh, dapat gaji RM10 tetapi hendak menyara keluarga memerlukan dia untuk mendapatkan duit RM15. So, golongan ini dikategorikan sebagai golongan miskin ataupun masakin. Ketiga adalah golongan amil. Amil adalah orang yang dilantik untuk memungut atau mengagihkan wang zakat. Mu'allaf, golongan yang baru saja memeluk Islam. Siapa fi riqab ni? Fi riqab ni adalah golongan yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri. Al-gharimin adalah golongan penghutang yang tidak langsung mempunyai sumber untuk menjelaskan hutangnya
yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya. Seterusnya adalah fisabilillah. Okay, fisabilillah ni adalah orang yang memperjuangkan agama dan menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil merupakan musafir yang kehabisan bekalan ataupun kehabisan wang ketika dalam bermusafir. So, golongan ini bolehlah menerima wang zakat. Jenis-jenis zakat dikategorikan kepada dua. Pertama, kita ada zakat fitrah. Kedua, kita ada zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kepada individu yang beragama Islam. Ada soalan tanya, kalau tak agama Islam boleh keluarkan zakat ke? Okey, dia orang boleh keluarkan dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Tetapi zakat adalah perkara yang wajib kepada semua individu yang beragama Islam. Okey, untuk zakat fitrah, waktu yang afdal mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum menunaikan solat hari raya. Okey, dan zakat fitrah ni isu yang paling popular semasa bulan Ramadan. Kenapa? Semasa bulan Ramadan, zakat fitrah ni dikeluarkan semasa bulan Ramadan. Kaedah pembayaran zakat fitrah sekarang pada zaman teknologi, kebanyakan individu mengeluarkan zakat fitrah melalui online transfer. Okey. Kedua, tadi saya mengatakan bahawa kita juga mempunyai zakat harta. Harta yang bagaimana yang diperlukan keluarkan, yang memerlukan kita untuk mengeluarkan zakat. Okey, harta yang terdiri daripada hasil pertanian, daripada binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, emas dan perak. Setiap zakat harta memiliki perhitungan dan perkiraan harta yang dikenakan zakat. Berikut adalah jenis-jenis harta zakat yang perlu dikeluarkan, yang perlu untuk kita membayar zakat. Contoh, zakat emas, perak, peternakan, perniagaan, saham, wang simpanan, zakat pertanian dan juga zakat pendapatan. Jadi, kita dah mengetahui jenis-jenis zakat yang ada. Sekarang, saya ingin tunjukkan bagaimana kita nak mengira berapa banyak zakat yang perlu kita bayar. Okey, bermula dengan zakat pendapatan. Ini merupakan contoh perbelanjaan dan juga pendapatan seorang individu. Zakat pendapatan yang perlu dibayar adalah selepas jumlah pendapatan ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, sekiranya nilai tersebut melebihi nisab, maka individu tersebut perlulah mengeluarkan zakat pendapatan sebanyak 2.5%. Zakat simpanan adalah simpanan yang tidak dikeluarkan ataupun nilai adalah simpanan yang melebihi nisab pada tahun tertentu. Contohnya, kalau nisab semasa adalah 7,000, maka individu ini perlulah mengeluarkan zakat. Bagaimana mengira pengeluaran zakat? Baki terendah, mengikut baki terendah pada tahun semasa. Okay, contoh di sini adalah 14,000. Nisab 7,000. Individu ini perlulah mengeluarkan zakat simpanan. Berapa banyak zakat simpanan yang perlu keluarkan adalah baki terendah didarabkan dengan 2.5%. Bermakna zakat pendapatan zakat simpanan yang perlu dikeluarkan adalah 350. Seterusnya adalah zakat saham. Okey, zakat saham sekiranya seseorang individu membeli 200 lot saham yang bernilai RM1 setiap satu lot, bermakna jumlah saham yang ada adalah RM20,000. Kadar zakat adalah 2.5%. Bermakna 20,000 didarabkan dengan 2.5% bersamaan dengan RM500. Seterusnya ialah zakat perniagaan. Untuk zakat perniagaan, dia bergantung kepada kaedah-kaedah tertentu. Kebiasaannya, untuk pengiraan zakat perniagaan terbahagi kepada yang menggunakan 3 kaedah yang berbeza. Pertama, kaedah modal kerja. Kedua, kaedah modal berkembang. Dan kaedah ketiga adalah untung rugi. Berikut adalah formula yang digunakan untuk mengira setiap kaedah yang berbeza ini.
seterusnya adalah zakat emas. Okey, zakat emas mengikut uruf. Uruf emas ialah kebiasaan pemakaian emas dalam masyarakat setempat. Uruf emas bersamaan dengan 800 gram dan nisab semasa adalah 85 gram emas. Contoh, jumlah emas yang perhiasan yang dipakai dalam tempoh setahun ialah 900 gram. Maka 900 gram didarabkan dengan 249 iaitu nilai emas semasa dan didarabkan dengan jumlah didarabkan dengan kadar zakat iaitu 2.5% bersamaan dengan RM5,602.50. Zakat emas yang disimpan. Adakah yang emas yang disimpan diperlukan untuk mengeluarkan zakat? Ya, zakat emas yang disimpan sekalipun kita perlu membayar zakat. Okey. Contoh, jumlah emas yang disimpan dalam tempoh setahun ialah 200 gram. Maka 200 gram didarabkan dengan harga emas semasa 249 didarabkan dengan kadar zakat 2.5% bersama dengan 1,245. Okey. Bagaimana pula zakat emas yang dilaburkan ataupun zakat emas dalam pelaburan? Pun juga diperlukan untuk keluarkan zakat. Contoh, 400 gram didarabkan dengan harga emas semasa dan didarabkan dengan kadar semasa bersamaan dengan 2,490. Okey, zakat akaun emas atau passbook pun perlu mengeluarkan zakat. Dan berikut merupakan jalan kerja untuk mengira berapa banyak zakat yang perlu dibayar. Zakat emas secara maya pun perlu dikeluarkan zakat. Contohnya, pelaburan pokok didarabkan dengan kadar zakat. Okey. Apakah hikmah sebenarnya mengeluarkan zakat ni? Pertama, di sini saya nyatakan sebanyak 3 hikmah dalam mengeluarkan zakat. Pertama, golongan miskin tidak rasa tersisih daripada golongan kayangan. Maksudnya mereka akan dapat rasa apa yang golongan kayangan rasa. Okey, diorang akan dapat individu tersebut juga akan dapat makan apa yang individu kayangan makan. Okey, mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat Islam dan urusan ekonomi dan keuangan. Okey, juga melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati jiwa pembayar zakat. Itu sahaja dari saya kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.